اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. Dah. Lupa lagu. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ظاهر Nabi kita dilihat manusia agar dicontohi sekalian umatnya. Jika hakikat batinnya pun dibuka, tak akan umatnya mampu bersemuka. Sayyidina Yusuf dilihat wanita terfitnah sehingga tersiat jarinya. Jika Nabi kita tak ditutupinya, dengan rahmat pasti mati semuanya. Nabi kita jika mulakan bicara, tidak gupuh tenang juga bersahaja. Ucapannya jelas tersusun katanya, jika penting 3 kali diulangnya. Tidak menghina juga tidak mencela, tidak pula mengerasa, tidak pula mengeraskan suaranya. Yang berada di dalam majlis baginda, ketenangan memenuhi dalam dada. Kebanyakan tawa Nabi senyum jua, dan terkadang hingga tampak gerahamnya. Wahai saudara, silap sangka ketawa baginda tak keluarkan suara. Nabi juga terkadang ada bercanda dengan para sahabat Nabi yang mulia. Namun gurauan baginda benar saja, tidak sakitkan sesiapa. Aba Umair pernah ditanya baginda, bagaimana dengan burung yang dijaga. Sayyidina Zahir, sahabat yang setia, dari kampung bawa barang dagangannya. Dikasihi oleh Nabi yang mulia, dikatakan dia mahal di sisinya. Pernah datang seorang wanita tua, minta didoakan agar masuk syurga. Baginda bergurau juga dengan dia, orang tua tak ada di dalam sana. Memang benar ucapan junjungan kita, di dalamnya hanya ada mudah-mudah. Takkan masuk seorang ke dalam syurga dalam keadaan tua bahkan muda. Begitulah akhlak Nabi yang tercinta, melayani umat tidak kira masa. Anugerah Tuhan kepada baginda, diberikan jawami' kalim padanya. Ucapannya ringkas, maknanya berganda, bukan penyair, bukan pelipur lara. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bab pada menyatakan tentang ahwal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir Nabi kita dilihat manusia agar dicontohi sekalian umatnya. Jika hakikat batinnya pun dibuka, tak akan umatnya mampu bersemuka. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat zahir baginda Rasul ini adalah untuk dicontohi.
Dan kalaulah Nabi kita Muhammad dibukakan zahir, batinnya, hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat tak akan mampu bersemuka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketinggian, kedudukan, keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Taala menyebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskan kamu sebagai rahmat kepada sekalian alam. Karena kalaulah Nabi tidak diberikan begitu, maka akan bercanggah dengan ayat tersebut. Nabi ini adalah rahmat kepada sekalian alam. Itu kata ulama, Nabi adalah zahirnya manusia, batinnya malaikat. Mana? Zahirnya adalah manusia, tetapi batinnya malaiki. Sayyiduna Yusuf dilihat wanita terfitnah sehingga tersiat jarinya. Ini Sayyidina Yusuf alaihissalam disebabkan karena zahirnya itu diperlihatkan dan juga tidak ditutupi dengan rahmat tersebut, maka menjadi fitnah kepada wanita ketika melihat kecantikan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sampai terpotong dan tersiat jari-jari mereka. Ma'ruf cerita ini dalam Al-Quran. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alayhinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Jadi ayat tersebut jelas menunjukkan peristiwa yang berlaku pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, disiat sehingga wanita yang melihat tersiat jari-jari mereka, terfitnah dengan kecantikan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu pandangan fitnah, itu berbeza dengan pandangan syahwah. Pandangan syahwah dalam tabit para ulama mengatakan pandangan kalau syahwah akan bergerak alat sahaja. Kalau wanita pula akan datang muyul dalam hatinya. Jadi datang muyul kepada seorang dipanggil pandangan itu syahwah. Muyul yang umum, maksudnya dia lihat dan kemudian dia jadi tertarik kepada lelaki tersebut, maka dipanggil pandangan itu syahwah. Kalau lelaki pula bergerak alatnya, alat penggerak dia bergerak. Keringat tu ya. Itulah. Kan? Baik. Tapi kalau pandangan fitnah pula macam mana? Pandangan fitnah lebih berat daripada itu. Pandangan fitnah akan lahir setelahnya perasaan ingin berzina dengan orang tersebut. Itu pandangan fitnah. Itu seorang yang melihat pada seorang yang lain dan kemudian datang perasaan yang ingin bersama dengan orang tersebut, maka itu dipanggil pandangan itu fitnah. Dan itu lebih buruk daripada pandangan syahwat. Kedua tadi haram. Cuma itu yang kedua lebih buruk daripada yang pertama. Okay. Ada kitab para ulama kalam khusus berkenaan dengan nazrah. Ahkamun nazar. Itu hukum hakam berkenaan dengan penglihatan, melihat sahaja. Ahkamu an-nazar. Imam Subki kalau tak salah saya ada kalam kitab berkenaan perkara tersebut. Jika Nabi kita tak ditutupinya dengan rahmat, pasti mati semuanya. Kalau Nabi tidak ditutupi dengan rahmat, maka yang melihat Nabi bukan hanya tersiat jari, tapi akan membunuh diri mereka. Itu maksudnya. Faham? Tapi Nabi ditutupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memandang Nabi dengan pandangan rahmat. Dan kata Imam Said Muhammad Alawi Maliki dan kitab beliau, kerana Nabi ditutupi dengan haibah dan jalal yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah, sehingga umat memandang Rasulullah dengan haibah dan juga jalal, tidak memandang dengan pandangan seperti mana pandangan wanita kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kata ulama, perbandingan antara kecantikan Nabi Yusuf dengan kecantikan Rasulullah adalah seperti matahari dengan bulan. Wanita ketika melihat seseorang, ketika melihat Rasulullah seperti melihat bulan, tapi ketika melihat Sayyidina Yusuf seperti melihat matahari. Kalau lama melihat akan menjadi buta mata mereka. Maksudnya akan terpana dan juga menyakitkan mata mereka. Maksudnya akan menyebabkan mereka jadi tidak senang. Berbeza dengan melihat Rasulullah, melihat dengan ketenangan, iaitu melihat dengan kebaikan dan juga tidak terfitnah dengan hal tersebut. Itu maksudnya. Nabi kita jika mulakan bicara, tidak gopoh, tenang juga bersahaja. Ini ucapan Nabi kita Muhammad begitu. Nabi bercakap sehingga ucapan Nabi jelas dan kemudian boleh dihafal oleh orang yang mendengarnya. Kata Sayyidatuna Aisyah. Nabi Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrudu kasardikum hadha
Ma kana Rasulullah ta'ala. Ma kana Rasulullah yasrudu kasardikum hadha. Rasulullah tidak pernah cakap laju, sard, laju macam yang kamu ucapkan. Faham? Ini ketika mana beliau mendengar Sayyidina Abi Hurairah membacakan hadis di dalam Masjid Nabawi. Dibacakan dengan laju. Ada tu majlis riwayah. Maka Sayyidina Aisyah tidak bersetuju dengan perkara tersebut, dan Sayyidina Aisyah mengatakan, maka Rasulullah SAW yasrudu kasardikum hadha. Itu pandangan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tidak gopoh dalam ucapan. Ucapannya jelas tersusun katanya. Jika penting 3 kali diulang. Nabi ucapannya jelas, dan kalau benda tu penting Nabi akan ulang 3 kali. Nabi pernah sebut Syahadatuz zur, Syahadatuz zur, Syahadatuz zur, 3 kali Nabi ulang. Karena benda tu benda yang nak bagi tambih, ini adalah benda yang sangat khatar, bahaya. Faham? Jadi diulang 3 kali pada tempat yang penting, itu baligh. Itu termasuk dalam naub minal balaghah. Jadi mengulang pada bukan tempat dia, maka tu orang panggil sia-sia. Benda tak perlu ulang, dia perlu ulang 3 kali. Nama saya, nama saya, nama saya. Oi, ulang apa nama saya sampai 3 kali. Saya ingat sekolah dulu, masa mula-mula buat sesi perkenalan, kawan-kawan pun pakat kenal diri lah. Nama siapa? Nama saya Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. 3 kali kena ulang. Saya bila teringat balik, saya rasa macam kena bodoh. Faham? Siapa yang duk ajak ni? Abang duk ajak. Abang sekolah duk ajak. Kalau nak ulang nama, ulang 3 kali nama. Kerana Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali pada yang perlu. Yang tak perlu diulang 3 kali. Bodoh. Dan kita pun terbodoh dengan perkara tersebut. Dan setiap kali nak ulang nama abang itu, masa nak buat ucapan, ulang 3 kali. Bagi salam pun 3 kali, tak tahan. Kalau nak bagi ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya sudah lawak pula. Jadi jangan nak buat benda-benda macam tu lagi. Dia orang panggil semangat telajak, tak erti apa. Kalau kata bak semangat ni, budak sekolah bawa sampai ke Mesir. Lepas tu kalau tak mengaji, lagi dia tahu sampai ke Malaysia ni macam tu juga. Nama saya Zaki bin Jaafar. Zaki bin Jaafar. Zaki bin Zaki. Oh, Zaki bin Jaafar. Contoh ni tak ada benda-benda yang hidup dan yang mati. Nah. Sampai dah kena ulang sampai 3 kali, buat apa ulang 3 kali. Saya pun heran dulu ni. Tapi tak heran sebab apa? Sebab ramai pakat buat kau. Bila baca balik, ngaji balik, tak perlu pun benda tu. Nabi bukan nak ulang benda tak betul ulang. Ulang pada benda yang sepatutnya saja. Jadi benda yang kita nak tambih betul-betul, tu ulang 3 kali. Benda yang penting sangat, diulang 3 kali. Macam tadi saya buat daging tadi ni, baca cakap sikit, ulang balik 3 kali. Pesan, ulang lagi 3 kali. Tambih. Bukan nama saya. Nama saya duduk dalam buat apa ni, halaqah ya. Halaqah. Buat halaqah ya. Tak ada bincang dekat hadithah lotus. Nama saya. Ada sampai lah ni ada. Tersudut kata lah. Ada sampai lah. Teman-teman ustazah lagi buat benda itu. Nama saya. Assalamualaikum. Tuan-tuan. Lebih baiklah ni buat ekor bagi senang. Bagi dengar seorang banyak kali lagi. Ada pula ulang banyak kali. Jangan buat lagi benda tu. Tak cerdik orang baik. Itu bukan disuruh pun oleh Rasulullah. Tidak menghina juga tidak mencela, tidak pula mengeraskan suaranya. Nabi tidak menghina dan mencela seseorang. Dan Nabi tidak akan menyebut nama seorang dalam pengajian ataupun dalam majlis Nabi SAW. Itu masyayikh macam tu akhlak. Syekh Yusri semalam kata, Ustaz Hilmah, dia kata dia ada nakal balik kan baru ni viral, ada seorang syekh di Imbabah, nama Salahuddin katanya, bawa tarikat Tijani, dan dia bawa cara tak betul. Dia tanya kepada Syekh Yusri, macam mana pandangan Syekh tentang yang
kawan ni nak mengaku dia gini. Maka kata Syekh Yusri, saya kenal dia. Dulu waktu ketika belajar dengan Syekh Hafiz Tijani, dia hadir bersama dengan saya. Umur dia 2 tahun muda daripada saya. Tapi selepas tu dia separate daripada Syekh. Dia berpisah daripada Syekh, dan kemudian mula saya dengar dia bawa benda yang bercanggah dengan apa yang dia bawa. Nasihat saya kata, yang pertama, tidak diburukkan orang yang macam tu. Biarkan dia. Yang kedua kata Syekh, Allah SWT, jangan diikuti. Kita nasihatkan jangan diikuti dengan pandangan-pandangan dan juga orang yang membawa pandangan yang kharib. Kita tidak menasihati, jangan para murid mengikuti mereka. Dan kemudian ditutupi keburukan mereka. Jangan ditutup, jangan dibukakan. Dan penghujung pada Syekh kata, dan saya berharap moga-moga dia adalah ahli syurga nanti, insya-Allah taala. Dan dia melakukan yang kita diri bukan dengan niat untuk ini. Masya-Allah. Baik jumpa orang yang kalau kita dah mendakwa cerita benda tak betul ini bingung. Kalau habis tak Syekh tak buat benda tu. Ni akhlak yang Masyaikh, ni benda yang bukan buat-buat sebenarnya. Bukan benda yang buat-buat. Saya pernah duduk dalam majlis Syekh Yusri di Masjid Al-Azhar. Ada orang maki depan-depan. Bangun. Waktu baca risalah Khusyairiyah di Masjid Al-Azhar Syarif. Ada seorang lelaki bangun dalam majlis tersebut dan kata, antum abna al-Yahud. Kamu semua ni anak-anak Yahudi semua. Ni depan Syekh ni. Syekh tengok tu baca, dia bangkit. Ini ingin jenguk banyak ni. Ingin jenguk banyak ni bangkit. Antum abna al-Yahud. Dia, yang kita ni, hai. Syekh senyap. Syekh kata apa? Sabar, Syekh kata sabar. Ni kitab apa yang kita baca ni? Ni kitab tasawuf. Kitabul Qaum. Dan kalau kamu nak dengar, nak ambil pengetahuan, kamu dengar dulu, kemudian tanya. Bukan terus hukum. Itu dia maki ni. Tu ramai orang marah, betul Syekh pun kata tak apa. Akhirnya dia keluar daripada majlis. Bila keluar daripada majlis, saya tengok Syekh Yusri kok lah dia nak sambung. Kalau saya waktu tu kenal macam tu, keluar majlis. Kalau kawan tu keluar dah, inilah puak ni. Jaga-jaga dengan puak ni. Puak ni. Puak kena habis mau. Kampus berdawan habis lah. Kalau saya kata waktu tempat tu. Tapi saya tengok Syekh Yusri nak buat apa. Syekh tak kata. Terus sambung kita baca. Tanpa sentuh langsung tadi, macam tak ada apa terus. Macam kita baca sampai habis. Minggu depan, lah hari Sabtu, minggu depan waktu pagi tu, kawan ni selalu dia akan duduk depan Masjid Azhar. Satu orang tak pernah nampak lah, tinggal tu. Dia ada berubah ke Allah Alam. Dia duduk depan Masjid Azhar. Tujuan daripada duduk, dia akan beritahu ke orang Syekh Yusri tak main. Itu ya. Bila kami nak masuk ya, tengok kitab dulu, tengok kitab kat tangan. Kitab risalah Khusyairiyah. Kata nak pergi kelas mana? Dah Syekh Yusri. Tak, dia tak main. Padahal dia jelas kata Syekh duduk dah depan. Kita kenal kata Syekh. Warna merah, warna merun tu. Kan? Kata mes Syekh warna merun kan? BM dah mes kan? Mes lama warna biru, warna merah, merun. Dia tu kata Syekh. Kata tak ada. Waktu dia jadi gelabah malu, dia belah tepi sikit. Tapi orang lain main dia akan ambil juga. Boleh kata tiap minggu buat dulu. Bila saya masuk dalam kelas Syekh pada minggu yang seterusnya tu, Syekh duduk. Saya tengok Syekh nak kata apa. Syekh kata apa? Syekh tanya, mana lelaki yang minggu lepas? Saya tanya kat orang main, mana lelaki yang minggu lepas? Dia kata tak main lah Syekh. Dia tak main. Syekh kata alangkah sayangnya kata dia. Kalaulah dia terus datang kelas kita, insya-Allah dia akan tengok apa yang kita baca. Betul baca kitab ni. Kau Syekh baik tak main. Belum main ni kali ni. Ataupun orang ni macam ni tak main pun tak apa. Tak sebut itu begitu. Alangkah baik kalau dia datang lagi. Kalau dia datang lagi, dia akan dapat kebaikan daripada apa yang kita baca. Jadi ni akhlak-akhlak yang macam ni akhlak yang diwarisi sebenarnya. Sebab tu pengajian bukan hanya kita hadir majlis, tapi kita mewarisi akhlaknya para guru. Kita mewarisi ahwalnya mereka. Sebab tu orang yang tidak hadir dalam majlis pengajian, yang membaca kitabnya sendiri, mereka tidak akan mampu untuk melahirkan generasi yang berakhlak. Karena mereka sendiri tidak dididik. Mereka tidak ditarbiyah oleh guru. Kerana itu kita ambil berat jika berada di masa ini untuk kita ambil peluang bersama dengan para ulama dan masyayikh. Baik. Jadi Nabi tidak pula mengeraskan suaranya. Yang berada di dalam majlis baginda, ketenangan memenuhi dalam dada.
Kebanyakan tawa Nabi senyum jua. Jadi yang duduk dalam majlis Nabi ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kerana diam, kerana burung tak akan duduk di tempat yang tidak tenang. Maka dia seakan di tempat yang sangat tenang, bening, menyebabkan diberikan tashbih seakan-akan di atas kepala mereka ni ada burung. Kinayah kepada keadaan mereka yang sangat tenang dan diam ketika mendengar ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan tawa Nabi senyum jua dan terkadang hingga nampak gerahamnya. Jadi kebanyakan tawa Nabi kita Muhammad itu adalah senyum, dan kadang-kadang sehingga menampakkan geraham Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang saya terbaca dalam sebahagian riwayat mengatakan bahawa geraham yang dimaksudkan tadi bukan yang dalam, tapi adalah zahik, gigi yang bahagian zahik. Maksudnya kalau Nabi senyum sehingga menampakkan gigi zahik Nabi SAW. Zahik gigi yang mana satu? Gigi mana zahik? Tajwid. Dalam tajwid kalau kita mengaji, ini sanaya. Dua sanaya. Sanaya. Ada 4 sanaya, atas bawah, dua. Sebelah sanaya ini zahik. Zahik sebelah sanaya. Sanaya zahik. Lepas tu baru aniyat. Ingat? Baru dia punya gigi taring. Tidak. Zahik. Zahik maksudnya kalau Nabi senyum tu nampak ni. Yang ni sampai nampak gigi lah maksudnya. Ada yang juga para ulama riwayatkan maksudnya nampak gigi geraham, gigi dalam. Nabi gerak sampai terbuka mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya bagi tambih selepas tu dengan bait yang seterusnya. Jangan salah faham bahawa bila Nabi terbuka mulut tadi bermakna terkeluar sekali dengan suara Rasulullah. Maksudnya ketawa dengan terbahak-bahak. Tak, Nabi tidak macam tu. Lepas tu disebut, wahai saudara, janganlah silap sangka, ketawa baginda tak keluarkan suara. Nabi hanya tersenyum sahaja sehingga nampak geraham ataupun terbuka mulut Nabi, tapi tidak mengeluarkan suara. Ini saya sebut di bawah. Pengarang memberikan peringatan kepada orang yang membaca hadis yang menyebutkan bahawa baginda tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya, agar tidak tersalah sangka yang ianya bermaksud baginda tertawa terbahak-bahak. Perkara ini jauh daripada adab baginda Nabi SAW, dan para ulama telah menyebut bahawa tertawa Nabi hanyalah tersenyum sahaja tanpa mengeluarkan suara. Jika terkeluar suara sekalipun, ianya tidaklah sampai kepada tahap terbahak-bahak seperti yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Itu yang perlu difahami. Tambih yang perlu difahami itu. Nabi juga terkadang ada bercanda dengan para sahabat Nabi yang mulia. Nabi kadang juga bergurau dengan para sahabat, walaupun kedudukan Nabi sangat agung. Itu dalam bahasa Arab bergurau dipanggil mizah atau muzah. Ini berbeza dengan al-istihza dengan sukhriyah. Ini main-main, April Fool dan sebagainya, itu haram hukum dia. Kenapa? Kerana itu adalah istihza dan sukhriyah. Itu bukan muzah ataupun mizah. Yang tu maksudnya sukhriyah ataupun istihza. Sampai boleh menyebabkan kematian. Buat April Fool kat orang semua. Nama buat April Fool. Dan ada seorang orang Melayu pula yang tu ikut pula perayaan yang macam tu. Yang tu dibuat oleh Barat. Kita pula tu buat. Barat buat Halloween, dia pun buat Halloween. Halloween sambut syaitan, sambut hantu, dia pun sambut juga hantu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni cepat pengaruh. Jadi baginda Nabi bergurau, dan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang gurauan, dan Nabi mengatakan bahawa Nabi bergurau dengan yang benar sahaja. Itu Nabi sebut. Karena kalau Nabi tak bergurau, sahabat, tak ada seorang pun sahabat yang mampu untuk berdepan dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi tak bergurau, Nabi serius saja, maka sahabat tak akan mampu untuk berdepan dengan Rasulullah. Ini rahmat Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Boleh? Tapi bergurau janganlah berlebih-lebihan. Sekali-sekala tak apa, jangan lebih-lebih. Kita pun kalau nak melawak dengan kawan, nak bergurau-gurau dengan dia pun, sekali-sekala tak apa. Kalau berterusan sangat pula dah, yang ni dia akan jadi bunga taib. Orang tahu bunga taib? Orang kena panggil bunga taib. Betul lagi dia bertumbuh. Mula-mula melawak, gelak tak lagi. Naik kaki lepas tu jadi huduh. Orang tua dah mengaji azhar pula, lepas tu duduk bertumbuk lagi. Malu kau orang.
Ha? Lepas tu kalau kita duduk dalam rumah dengan kawan-kawan kita, jaga akhlak tersebut, InsyaAllah orang akan tenang dengan kita. Lepas tu kena terimalah gurauan. Ni ada yang tak mau gurau langsung dengan orang. Orang bergurau pun tak boleh. Dia nak gurau orang, dia boleh. Orang bergurau dengan dia berasa cepat. Oh, jenis ni payah. Bagi jenis hati tisu ni, jenis jam. Ha? Dalam hati ada taman tak apa. Ni hati tisu. Orang melawak sikit ya, dia berasa hati lah macam-macam. Dan lepas tu kita pun kena jaga ayat-ayat kita dengan kawan-kawan. Kita tengok, kena kenal kawan kita betul-betul. Ini senang kan nak melawak, kan payah sikit nak melawak. Raikan dengan hal dia. Ha? Dan kalau kita tak suka sesuatu, bagi tahu kita tak suka. Saya minta maaf, saya tak suka benda. Ha? Jangan pendam dalam hati, menyebabkan nanti kita akan jadi tension. Boleh? Dan kalau hidup ramai-ramai ni macam itulah keadaan dia. Ada garam, ada masam, ada masin. Hidup ramai-ramai, makan pun dalam mari dia ya. Beli telur pun dalam mari. Telur pun dalam kain juga lah. Dalam mari juga. Lipuh lah. Telur dia pun lipuh. Telur dia apa dah. Telur ayam mak dia beli pun buh dalam bilik tu. Tak buh kat dapur. Takut kawan-kawan makan. Maggi pun dalam bilik. Maggi simpan dalam laci, simpan dalam beg. Takut kawan-kawan jumpa. Aduh. Ni hidup ramai-ramai ke duduk sorang-sorang? Baik pergi duduk rumah sewa sorang-sorang kalau macam tu. Tu orang nampak orang panggil apa tu? Orang panggil poyo, faham? Poyo. Pulun orang panggil. Kita kalau tak berkira dengan orang, orang tak berkira dengan kita. Ha? Tapi ada juga jenis orang tu, dia berkira dengan orang hak dia berkira hak orang, semua hak dia. Orang jenis ni kacau. Tapi kita kena kenal kawan-kawan kita. Kalau dia tak redha dengan yang dia buat tadi, tu kena izinkan dia. Kena minta izin dia dulu. Contoh dia kawan kita beli ayam. Dia beli air tak dalam ti air. Kita tahu tu dia punya. Dan kita tahu kata dia ni jenis redha kalau kita minum. Apa hukum tak minta izin kita minum? Hukumnya harus. Kalau kita tahu dia redha. Ini Imam Nawawi sebut. Kalau kita tak tahu kata dia redha ke tidak redha, kita tak kenal dia, maka jangan minum. Kerana asal pada satu benda tu dia tak boleh sebenarnya. Sebab tu dalam bab muamalat tu, asal benda tak boleh. Sebab dia kena minta izin dulu. Kalau tahu dia tak bagi izin, pergi minum juga, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tahu dia tak bagi minum, kita pergi minum juga. Dia siap tulis lagi kat ayat dia tu, air saya. Dan kita ada kawan-kawan yang macam tu. Dulu kita pernah ada kawan-kawan yang macam tu. Kita ingat dia bagi. Sebab bila tak ayat dalam ti air. Saya alhamdulillah tak pernah lah langgah teruk sangat. Langgah sekali je. Langgah jugalah, tapi sekali je lah, seteguk makan tu. Ada kawan-kawan ni jenis tak kira orang ni, buh sampai setengah. Lepas tu bapak balong tu tak marah. Lain kali tulis kat ni. Mula-mula tu bila saya minta izin. Lepas saya minta izin. Saya kata, anda minum sikit tadi ni, boleh tak? Dia kata, minum sana. Okey ya, tak ada apa. Lepas tu bila beli lagi, saya pun macam biasa, sebab dia dah bagi izin pertama dulu. Jadi teguk sikit je. Sikit je, saya bukan pulut sangat lah, bukan nafsu lah, kerana keinginan saja. Ambil sikit. Ada kawan-kawan kita yang tu dia aduk satu bilik ni, satu rumah ni. Oh, dia ambil 3.5. Awak ni marah. Dia marah, dia sampai dia tulis dekat apa ni, peti air. Kata ayat hak orang punya lah. Jangan buat macam ayat sendiri. Dia pakai tepuk diri tengok. Rupanya sebelum ni kita ada minum ni, dia redha kita minum ni. Lepas tu kena betul. Sebaiknya tak payah sentuh hak orang punya. Kalau kita letak dalam peti air tu, kalau kawan kita punya, sebaiknya minta izin setiap kali kita nak minta. Kecuali dia beli tu, dia kata pakat-pakat minum lah no. Pakat-pakat ni. Orang ni nak belanja ni. Hak yang lain kenalah buat macam tu juga sepatutnya. Dah kawan tu belanja hari pertama, kita belanja pula esok. Ni pakat-pakat minum lah no. Kawan yang ketiga pula, ni pakat-pakat minum lah. Barulah harmoni. Ni hak yang pakat-pakat minum lah, hak kawan tu ya. Pakat-pakat minum lah no. Tak. Dia kata, elok. Esok nanti dia beli kan. Pakat-pakat minum. Yang dia minum kat kedai sampai habis. Dia beli kat kedai, dia minum terus sampai habis baru balik. Walaupun nak terkeluar dah ni. Punya ketekut tak hidung masin. Tak tahu nak kata apa.
Jenis macam tu pun ramai. Orang-orang macam ni payah nak hidup dengan umat. Dia tak ada jiwa dia, jiwa ni jiwa umat Nabi SAW. Jiwa nak bersama dengan umat Rasulullah. Kita kalau waktu duduk dengan orang ramai, waktu bujang pun kita dah panggil macam tu, dengan umat nanti lebih berat lagi keadaan kita. Faham? Kita ni kena jadi pemurah ni waktu ketika tak ada apa ni. Kita pemurah. Sebab orang yang pemurah ketika tak ada apa, dia akan pemurah waktu ketika dia ada. Faham? Tak apa, nanti saya ada duit, saya pemurah lah. Waktu tak ada duit ni macam mana saya nak pemurah? Saya tak ada apa. Waktu tak ada apa. Kamu keluar pun tak pernah. Kamu nak dapat sesuatu yang lebih, kamu tak pernah bawa keluar. Kamu tak pernah belanja kawan. Kamu tak pernah nak bagi kebaikan kepada orang lain. Kamu tak pernah berkongsi dengan orang lain. Kamu nak dapat kebaikan, tak, kamu akan sempit sampai bila-bila. Ha? Lepas tu jangan berkira sangat dalam duit kita ni. Okey, kecuali duit tu duit orang. Tu kena berkira. Kalau duit kita, jangan berkira sangat. InsyaAllah akan masuk lebih kalau kita bagi kepada orang. Yang tu prinsip kita. Prinsip kita pegang macam tu. InsyaAllah tak akan miskin. Jangan bimbang. Tak akan miskin orang yang memberi. Kerana malaikat akan doa. Apa doa malaikat kepada orang yang membagi? Apa dia doa dia? Allah SWT. Doa ni makruf. Tiap-tiap pagi malaikat akan doa. Apa dia doa dia? Allahu Akbar. Terlupa. Doa ni doa yang masyhur. Malaikat akan doa dekat orang yang bagi. Dan orang yang bakhil, malaikat akan doa juga kepada dia. Doa juga kepada dia dengan doa yang, doa dia pendek je. Lupa. Tak apa nanti kalau ingat. Baik, Nabi juga terkadang ada bercanda dengan para sahabat Nabi yang mulia. Nabi bergurau dengan para sahabat Nabi. Jadi bergurau dibenarkan syarak. Gurau yang dibenarkan oleh syarak, gurauan yang terselamat daripada segala keburukan yang tersenarai di atas daripada yang saya sebutkan tadi. Boleh? Maksudnya yang sampai tidak menyebabkan berlakunya pergaduhan dan juga akan menyakitkan hati orang lain. Dan jangan bergurau. Jangan bergurau dengan benda yang sensitif. Jangan bergurau dengan benda sensitif. Ada orang kadang-kadang bergurau dengan kawan-kawan ini, bergurau yang belajar sangat. Pegang tempat-tempat yang sensitif. Itu tak diajar tu dalam syarak. Ada pula bergurau dengan orang pegang telur orang. Mana boleh? Orang perempuan tak tahu lah bergurau macam mana. Tapi orang lelaki ada yang panggil macam tu. Selok kain kawan. Kawan duduk jalan tu selok. Apa? Jangan buat macam tu. Tu bukan bergurau, tu cari pasal yang bagi. Apa nak tengok dia punya sama saja. Mungkin itulah. Tu ialah. Hitam putih tu. Gelap cerah ya. Tengok luar, tengok muka dia, dia cerah, insya-Allah cerah. Kalau hak ia hak kena matahari pun cerah, hak tutup insya-Allah lagi cerah. Dia dah kata tak Ustaz tak suka Ustaz. Ada benda yang tertutup tapi dia gelap. Ketiak. Ketiak tertutup selalu tapi gelap. Tak gelap pun daki. Muka putih gamin, ketiak masya-Allah ya Rabbi. Ya Allah. Kalau tengok ketiak saja tu kita kata berkelak. Jaga kebersihan lah kita ni, kena jaga. Ustaz-ustaz kena jaga. Ustaz lah, ustaz tak mau cerita lah tu depa orang perempuan dia pergi depa lah. Ustaz-ustaz ni. Dia kalau dia berkelak tu ya Allah. Kalau jubah ni muka handsome dah. Jubah ya Rabbi. Berat subang dengan baju perang. Pegang jubah dia 2 kilo. Wih, apa berat dengan jubah 2 minggu tak basuh. Peluh dengan badan ni kira apa dah. Batu kena pakai jubah putih. Jubah putih ni jubah yang tidak munafik, faham? Jubah putih ni tidak memunafikkan orang sebab bila nampak kesannya dia akan basuh. Jubah hitam, insya-Allah 2 minggu tak betul. Dia duk kerja minyak wangi. Tapi minyak wangi tu campur dengan peluh dia, bau dah minyak apa dia. Tak tahu. Ambar baru punya. Hambar. Bukan ambar, hambar ni. Orang baru hambar ni. Ini bukan ambar. Yang ni kalau dikikih, dijual, insya-Allah. Pensan. Campur ambar pun mampu. Berbulan tu. Kalau basuh tu bergegak mesin basuh. Spin dia keluar drain saja keluar air tu dia bergeledak dengan dia punya ni dia.
Hak gelak ni insya-Allah pernah berlaku lah tu maksudnya. Hak pernah gelak tu maksudnya dia pernah kenal kawan-kawan dia ataupun dia memang dia macam saya kan. Buat jaga kebersihan. Jaga kebersihan ni. Kerana kebersihan ni sunnah Rasulullah SAW. Ha? Muka tak handsome tak apa, tapi bersih. Ni dah muka tak handsome, kotor, bulu hidung pun biar terlepas. Ingatkan misai punya bulu hidung. Bulu hidung dia gabung dengan misai. Memang ajib betul. Ini memang orang yang dia mungkin tak sangat berat sangat dengan dunia ni, sebab dia nak pergi akhirat. Dia jaga kebersihan elok. Nabi kita tu masuk. Sebab apa saya sebut tu tadi? Bukan hang tu melawak lebih-lebih tu. Jangan melawak macam tu. Tak mahu. Boleh? Lepas tu jangan main nama-nama orang. Tak boleh. Sebut nama orang, bukan nama gelaran kat orang. Gelaran-gelaran yang dibenarkan saja. Jangan menggelar dengan orang dengan gelaran yang orang tu tak suka. Boleh? Digelar orang tu dengan gelaran itu, ini dan sebagainya. Tak boleh. Baik. Namun gurauan baginda benar saja, tak menipu, tidak sakitkan sesiapa. Jadi Nabi akan bergurau dengan gurauan yang benar. Sebab tu kata Imam Syafi'i. Cuba tengok Imam Syafi'i kata apa. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, afid tab'aka al-makduda bil jiddi rawhatan yujammu wa'allilhu bi syai'in min al-mazhi walakin idza a'taytahu al-mazha falyakun ala qadri ma yu'ta at-ta'amu min al-milhi. Tengok. Rawatlah tabiatmu yang letih dengan kerehatan, serta ubatilah ia dengan sedikit gurauan. Jadi tabiat kita yang letih ni kena pergi rehat sikit. Jalan-jalan. Ni waktu lepas imtihan, dah selesai daripada imtihan, letih dengan pengajian dan sebagainya, pergi jalan. Pergi Aswan, naik krus. Lepas tu pergi ke Sungai Nil. Jalan-jalan, ajak kawan-kawan pergi jalan. Kena ambil juga kerehatan. Bila start pengajian tu, dah mula dah untuk kita nak siap balik ke persediaan kita. Serta ubatilah ia dengan sedikit gurauan. Gurau-gurau lah sikit. Janganlah serius sangat setiap hari. Tetapi jika kamu memberikannya gurauan, jika kamu memberikannya gurauan, jadi kepada tabiat kamu tersebut, maka jadikanlah ia sekadar garam yang diletakkan di dalam makanan. Berapa banyak orang letak garam dalam makanan? Sikit saja untuk bagi rasa saja. Macam itulah perasa dalam kehidupan kita. Gurauan ni hanya perasa saja dalam makanan, dalam gurauan, dalam kehidupan. Bukan dia sebagai asasi. Sebab kalau dia asasi, dia macam nasi tu. Tepung, kalau buh garam je semua, tepung buh sikit, tu orang panggil garam goreng, orang panggil garam goreng. Goreng, mana goreng? Orang tak panggil tepung goreng. Tepung goreng, orang kamu garam sikit je. Itulah kehidupan kita. Banyak ni benda lain. Gurauan tu ada sikit. Jangan lebih-lebih saja. Kalau kita raikan ini, insya-Allah kita akan disenangi oleh semua. Tak menipu, tidak sakitkan sesiapa. Nabi tak pernah menipu dan Nabi tak pernah menyakitkan hati sesiapa pun di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aba Umair pernah ditanya baginda, bagaimana dengan burung yang dijaga? Sayyidina Aba Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, adik Sayyidina Anas bin Malik. Dia wafat ketika kecil. Nabi sebut kepada, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung yang kamu belah? Burung Sayyidina Aba Umair mati. Dia belah burung dan burung tu mati. Maka Nabi nak menggembirakan dia, Nabi pergi bertanya kepada dia, mana pergi burung tu? Kenapa dengan dia? Budak ni kadang dia nak suka cerita masalah dan sebagainya. Sebab tu kita kena banyak tanya kepada dia, banyak bersembang dengan budak-budak. Tu kamu kalau ada anak nanti, banyakkan bersembang dengan dia. Dia anak tu akan jadi talkative. Maksudnya bukanlah panggil jadi hyper, cakap banyak ni tak. Tapi pokoknya dia akan boleh nak bercakap dengan orang. Jadi dia tak jadi pendiam. Kebanyakan saya tengok orang yang diam saja ni, kadang-kadang mak ayah dia pun macam tu juga. Tak sembang sangat dengan anak-anak. Dah sembang, tanya kat dia sekolah macam mana. Dia nak cerita, dia tak cerita, tu nombor 2. Dan bila dia cerita, kena bagi perhatian. Tengah betul-betul dia cerita.
Jangan kita main-main tengah duk main handset kan dia duk cerita, tutup dulu dengar dulu dia cerita. Karena nanti macam tu juga dia akan buat pada kita. Faham? Itu benefit kehidupan kita. Jadi ni ditanya oleh Sayyidina Nabi SAW, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ada orang kata hadis ni tak ada faedah. Apa faedah hadis ni disebut? Muhaddisin ni semua benda nak riwayat. Sampai yang tak ada faedah pun disebut. Apa yang tak ada faedahnya? Yang tadi, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Tu pun diriwayatkan. Maka Al-Imam Ibnul Qas Asy-Syafi'i radhiyallahu an menulis satu juzuk khas berkenaan hadis tersebut, menjawab, mengatakan bahawa dalam hadis ni ada faedah. Dikeluarkan hampir 100 faedah. Atau 40 faedah, minta maaf. 40 faedah ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qas. 40 faedah. Dia tulis 40 faedah daripada hadis Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Daripada penggunaan aba kepada kanak-kanak, boleh tak namakan anak-anak dengan abu. Kemudian masalah bergurau dengan kanak-kanak. Kemudian masalah kita membelah binatang, boleh kita pun tidak dalam sangkar. Dikeluarkan beberapa faedah. Dikeluarkan dari segi bahasa. Jadi hadis ni bukan sia-sia. Al-Imam Ibn Hajar menambah lagi 60 faedah yang tidak disebutkan oleh Ibnul Qas. Jadi 100 faedah. Kemudian ada sebahagian ulama sebutkan faedah hadis Ya Aba Umair ma fa'alan nughair kepada 250 faedah. Dan sebahagian lagi menulis hingga 300 faedah. Dan Ibnu Sabbagh telah menambahkan faedahnya dalam pengajian beliau di Miknasah sebanyak 400 faedah. Itu. Hadis Ya Aba Umair ma fa'alan nughair dikeluarkan 400 faedah. Ini dalam kitab At-Taratibul Idariyah karangan Al-Imam Said Abdul Hayy Al-Kitani, ini yang saya sebut semalam. Kitab Taratib Al-Idariyah. Kena beli di Darussalam 2 jilid. Beli kitab, baca. Baik. Jadi Abu Umair ditanya oleh Rasulullah. Ini antara gurauan Nabi SAW. Sayyiduna Zahir, sahabat yang setia, dari kampung bawa barang dagangannya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zahir. Karena rajulan damima, dalam hadis sebut dia seorang lelaki yang tidak segak, tak handsome. Tapi dia min ashabil badri, sahabat Badar. Jadi dia datang daripada kampung, bawa barang dagangan, dikasihi oleh Nabi yang mulia, dikatakan dia mahal di sisinya. Di sana Zahir radhiyallahu anhu kalau datang daripada kampung, dia akan bawa barang dagangan daripada kampung, dihadiahkan kepada Rasulullah, dan kemudian dia akan berniaga di kota Madinah. Dan dia akan balik semula ke kampung. Waktu nak balik, Rasulullah pula akan beli barang-barang di Madinah, dihadiahkan pula kepada beliau untuk dihadiah kepada keluarganya. Maka Nabi kata, Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Zahir pembekal barang dagangan daripada kampung kepada kami pula bawa barang, kami pula pembekal barangan bandar kepada beliau untuk bawa balik. Jadi kalau Sayyidina Zahir, kalau macam orang Melayu kita di kampung ada petai, jagung, sayur-sayur, pisang. Jadi kalau mai daripada kampung, buat mai lah tu, buat pergi kat tu. Kalau Tok Guru tu pula duduk di bandar, dia beli pula barang-barang yang ada di pasar raya ke, beli apa-apa tu, baju ke, untuk hadiah kepada anak-anak dia, bagi pula kepada mereka. Tahadau tahabbu. Beri hadiah sesama kalian akan menambahkan kasih sayang. Bukan tahadau. Baca yang betul dalam hadis, tahadau tahabbu. Saya pernah dengar ada orang baca tahabbu. Nah, salah. Surah salah. Tahadau tahabbu. Kasih sayang sesama kalian akan menambahkan, berhadiah sesama kalian akan menambahkan kasih sayang. Baik. Jadi satu hari ketika mana dia tengah duduk berniaga, Nabi datang kepada dia. Dan Nabi memeluk dia daripada belakang. Kemudian dia pun kata, Man hadha arsilni. Lepaskan saya. Siapa ni? Dia suruh lepas dia peluk orang, tengah orang ramai ni. Tengah duduk berniaga, betul baik duduk peluk belakang. Lepas tu dia, lepaskan saya. Lepas tu dia tengok-tengok, lah Rasulullah yang peluk dia pada waktu tersebut. Oh, kita. Lepas tu Rasulullah dengan sahabat, dia ada cara pergurauannya. Gurauan Nabi dengan sahabat berbeza. Sayyidina Nabi tak buat macam tu dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak ada Sayyidina Abu Bakar tengok jalan Nabi mai peluk Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar dengan kedudukan dia, kedudukan beliau. Sayyidina Umar pun Nabi tak buat macam tu. Tapi ada sahabat yang Nabi bergurau dengan mereka dengan cara yang lain sikit. Jadi Sayyidina Zahir, Nabi melawak dia dengan cara macam tu. Ada sahabat Nabi juga yang macam-macam, yang melawak dengan Nabi SAW ada juga. Sayyidina Nu'aiman,
Dan banyak cerita Sayyidina Nu'aiman. Sayyidina Nu'aiman satu hari ni ada dalam kitab disebut sebut daripada hadis وحدث محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال كان بالمدينة رجل يقال له نعيمان وكان لا يدخل في المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا هدية لك. Tak ada orang masuk benda-benda apa-apa, barang dia akan beli, dia akan bagi hadiah kat Nabi. Faham? Ada satu cerita dikatakan diberi madu kepada Rasulullah SAW. Diberi madu bagi hadiah kat Nabi. فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه من نعيمان جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال laki itu minta hadiah, minta harga balik. Dan kamu minta barang tadi, kamu bagi hadiah kat Nabi. Jadi apa ni, mana duit dia? Maka dia pun tadi dah bagi dah hadiah kat Nabi. Dia pergi kat Rasulullah, dia kata a'ti hadha thaman hadha ya Rasulullah. Bagi duit kat dia Rasulullah. Fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalam tahdihi? Bukan hang bagi hadiah kat aku kan? Fa yaqulu ya Rasulullah lam yakun indi thaman. Saya bagi hadiah tapi duit tak ada, dia kata. Duit tak ada. Wa ahbabtu an ta'kulah. Saya suka kalau kamu makan benda ni, dia kata. Tapi saya tak ada duit. Saya belanja, Rasulullah bayar. Itu ya. Saya belanja, Rasulullah bayar. Wa yadhhak Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'mur li sahibihi bi thamani. Nabi pun suruh bagi duit kepada tuan punya hak jual barang tersebut. Lawak dengan Nabi. Ada satu kisah, beliau datang, diceritakan di sini. Mana? Ni. Diceritakan oleh Mus'ab bin Abdullah bin Ibni Abdillah. Haddatha Mus'ab bin Abdillah ibni Haddatha Mus'ab bin Abdillah an jaddihi Abdullah ibn Mus'ab qala. Itu balik nama dia. Dia Mus'ab bin Abdullah. Beriwayat pada tok wan nama Mus'ab, Abdullah bin Mus'ab. Nama balik. Kata dia, kana Makhramah ibni Naufal ibni Uhayb Az-Zuhri. Ini syaikhan kabiran bil Madinati bil A'ma. Jadi Sayyidina Makhramah ibn Naufal ini orang buta, duduk di Madinah Al-Munawwarah. Syaikhan kabir. Satu hari dia jalan nak kencing, dia termasuk dalam masjid. Buka dah seluar, buka dah kain nak kencing. Maka para sahabat sebut masjidan. Al-masjid, al-masjid. Al-masjid sebut pakai marah lah. Di masjid ni. Kemudian baru dia terkejut, dia ingatkan dalam luar dalam masjid. Dia masuk dalam masjid. Kemudian saya datang sana Nu'aiman. Nu'aiman pegang dia, mai saya bawa tempat yang betul. Bawa dalam masjid juga. Bawa pusing sikit ya. Sini boleh. Padahal dalam masjid lagi waktu tu. Terus dia pun buka nak kencing. Baru nak kencing, orang marah lagi masjid. Tu marah lagi ni. Dan Sayyidina Makhramah marah, dia kata, mana orang tadi? Siapa dia yang buat macam tu? Orang ajak. Maka dia kata, saya akan pukul dia kalau saya jumpa dia. Satu hari Sayyidina Nu'man tahu. Sayyidina Nu'man lari lah. Dia lari. Kemudian dia tahu, kata Makhramah nak pukul dia. Sayyidina Makhramah nak pukul dia. Satu hari dia pergi jumpa Sayyidina Makhramah. Dia kata, kamu nak pukul dia? Orang yang buat kamu dulu. Dia kata, ya, saya nak pukul dia. Maka dibawa ke mana? Bawa ke Masjid Nabawi. Waktu tu Sayyidina Osman tengah sembahyang. Osman tengah sembahyang. Ni zaman bila ni? Ni zaman selepas zaman Rasulullah. Di zaman Sayyidina Osman jadi khalifah waktu tu. Sayyidina Osman waktu tu Amirul Mukminin. Sayyidina Osman tengah sembahyang dalam masjid, dia bawa Makhramah. Dia mai sini. Sampai dekat dengan Sayyidina Makhramah, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kalau sembahyang dia tak akan tengok orang lah. Khusyuknya Sayyidina Osman sembahyang. Terus kata Nu'aiman, tu. Ni orang yang duk cari tu. Bukan tu. Kawan pun angkat tongkat, pang dah. Luka kepala Sayyidina Osman. Kena tibai dengan Sayyidina Makhramah. Orang pakat pegang. Orang pakat pegang apa ni lah. Pakat pegang Makhramah, Sayyidina Nu'aiman lari dah. Dia dah lari dah. Pegang dia dan kemudian kata, kamu pukul Sayyidina Osman ni, kamu pukul Amirul Mukminin. Maka Makhramah kata, saya mana tahu. Siapa dia yang bawa ni? Nu'aiman. Jadi orang tanya kepada Sayyidina Osman, macam mana kamu nak buat ni?
Nuaiman sampai bergurau sampai macam ni. Sayyidina Osman kata apa? Sayyidina Osman kata da'u fa innahu min ashabil badr. Biarkan dia ahli Badar. Ahli Badar Allah telah ampunkan dia. Karena Allah Ta'ala kata kepada ahli Badar, if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Nuaiman ahli Badar. Tengok para sahabat macam mana muamalah dengan sahabat. Ni luka pada Sayyidina Osman ni. Ahli Masya Allah. Ni hebatnya para sahabat Nabi Allah. Banyak lagi cerita ni. Cerita dengan Sayyidina Abu Bakar pun ada juga. Sayyidina Abu Bakar ambil Sayyidina Nuaiman dengan Suwaibid ibn Harmalah. Bekerja sekali. Suwaibid ibn Harmalah dan juga Nuaiman bekerja bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Di waktu ni pergi ke Busra untuk berniaga. Jadi Suwaibid jaga bahagian makanan. Waktu ketika nak berniaga, Nuaiman datang kepada Sayyidina Suwaibid minta makanan. Tak sampai waktu lagi nak makan, tapi dia dah minta dah. Suwaibid kata tak sampai lagi waktu, tak boleh. Nuaiman kata bagilah. Tak apa kot, tak boleh. Sebab Sayyidina Abu Bakar tak boleh bagi lagi, betul lah. Dia kata tak apa, jaga. Sayyidina Nuaiman kata tak apa, nanti jaga. Dia pergi kat satu kaum. Dia kata nak beli tak hamba? Ada nak beli hamba? Kalau tak beli tak apalah. Tapi kalau nak beli saya nak jual lah. Orang dia muda, kuat. Satu je masalah. Masalah dia tak mengaku dia hamba. Satu je. Dia takkan mengaku dia hamba. Masalah yang paling besar lihat tu ya. Hal ni semua dia bagus. Buat kerja rajin, kuat, semua itu. Lepas tu kata kalau tak beli tak apalah. Lepas tu kawan tu kata lah kami nak beli. Harga dia berapa dia nak jual ni? Dia kata kami beli dengan harga bi'ashrati qala'is. Qala'is ni apa dia? Qulus sama harga dengan seekor unta yang syabah, naqah syabah khawiyah, yang kuat. Maksudnya harga nak beli hamba tu 10 ekor unta. Bukan murah je Unta kalau kata seekor lebih kurang dekat berapa ribu unta di Mesir. Unta berapa Mesir? Berapa ribu? Ada dekat 8 ribu. Kita kata kalau kita tak dah 5 ribu dah. Kalau 5 ribu 10 dah 50 ribu. Maksudnya bukan murah. Kalau di Malaysia unta, Masya Allah, boleh tahan harga. Kalau tak 4 ribu pun cukup dah. 40 ribu ringgit maksudnya nak beli hamba tadi. Jadi mereka dah beli dah. Selesai lah. Dia kata harga dah dapat dah. Apa tu? Kata Nuaiman tu dia punya hamba. Dia ambil dia. Tu dengan wajah. Teruslah mereka pergi. Pergi minta, jom ikut kami. Ikut mana dia kata? Kami dah beli kamu dah. Tuan kamu dah jual kamu kami. Kat kami. Jual apa? Saya bukan hamba, dia kata. Memang betul. Tuan kamu memang sebut macam tu. Memang kamu tak mengaku kamu hamba. Akhirnya diikat dia. Diikat Sayyidina Suwaibid Ibn Harmalah. Diikat dan kemudian ditarik dia. Sampai Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar tanya, ni kenapa ni? Dia beritahu dia, Nuaiman dah jual aku dah, dia kata. Nuaiman dah jual aku. Sayyidina Abu Bakar gelap. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, ini sahabat Nabi SAW. Dia lepaskan. Dilepaskan. Setahun para sahabat gelap dengar cerita ni. Sahabat-sahabat kalau nak bergelak dalam majlis, cerita ni. Cerita Sayyidina Suwaibid kena jual. Itu ya. Kena jual dengan Sayyidina Nuaiman. Sayyidina Nuaiman ni bahasa dia komedia fi zaman Rasul SAW. Maksudnya watak pelawak pada zaman Nabi SAW adalah Sayyidina Nuaiman. Dan dia siapa dia? Ashabul Badri. Dan nama mereka ni kalau disebut turun rahmat Allah Ta'ala. Dan ada di kalangan Ashabul Badri yang mereka ni adalah seperti Maharaja Lawak. Maharaja Lawak. Maharaja Lawak Mega. Jadi melawak mereka ni kalau tengok kasar tu. Jual orang. Jual orang. Pukul kepala Sayyidina Osman. Bukan jalan-jalan. Tapi mereka ni kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu raikan, kawan-kawan kita ada yang macam tu. Tapi orang Melayu kita lawak dia tu, kita pesan lah, jangan berlebihan. Baik. Jadi Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu dikasihi oleh Rasulullah SAW. Nabi main melawak dengan dia, memeluk belakang badannya, sehingga dia kata, lepaskan aku, dia kata. Bila disebut macam tu, maka bila dia tengok ni Rasulullah, dia biarkan. Dan maka Nabi pun melawak waktu. Nabi kata apa? Man yashtari hadzal abd? Siapa nak beli hamba ni? Nabi kata. Maka kata beliau, ya Rasulullah, idzan wallahi tajidani kasidan. Ya Rasulullah, kalau macam tu kamu akan dapati bahawa tak ada orang yang akan beli aku. Kerana aku ni yang pertama tidaklah sega. Kemudian
Tak ada orang akan beli. Kamu akan mendapatkan perniagaan yang merugikan pada waktu tersebut. Saya ni yang murah, kata beliau. Dan tajidani kasida, kamu akan dapati saya ni harga yang murah dan tak ada orang akan beli. Maka Rasulullah menjawab pada waktu tersebut, lakin indallah lasta bikasidin. Dalam riwayat yang lain, anta indallahi ghalib. Kalau tidak ada orang beli kamu, wahai Zahir, Allah akan membeli kamu. Kamu tidak murah di sisi Allah, kamu mahal di sisi Allah. Ini jawapan daripada Nabi SAW. Tuan-tuan boleh baca dalam apa yang saya syarah di bawah. Syarahan itu penting untuk dibaca, karena di dalam ucapan Nabi tadi punya rahsia kerohanian yang sangat tinggi dan tanbih daripada Rasulullah kepada Sayyidina Zahir yang waktu itu sedang sibuk dengan urusan dunia. Dan bila mana dia menyebut, dia faham dengan ucapan Nabi tersebut, dia pun kata, saya murah ya Rasulullah. Maksudnya, siapa nak beli hamba ini? Man yashri hadzal abd, al-abd ada alif lam. Man yashri hadzal abd, siapa nak beli hamba ini? Maksudnya ini hamba kepada kesibukan dia sekarang. Siapa yang nak beli dia? Maka Sayyidina Zahid terus ingat pada waktu tersebut. Terus dia datang, perasaan dia waktu tu, izan tajidani kasidah ya Rasulullah. Kalau begitu memang murahlah aku ya Rasulullah. Jadi bila mana Sayyidina Zahid dah ingat balik, kembali semula kepada maqam dia yang asal, maka Rasulullah kata, lasta bikasidi, anta indallahi ghalib. Kamu mahal wahai Zahid. Setelah kamu kembali semula kepada kedudukan kamu yang asal, kamu ni adalah awliya kibar, wali Allah Ta'ala, Ashabul Badri. Mana ada sahabat yang agung melainkan Ashabul Badri. Maka ni agung selepas ahadul mubasyirin bil jannah, yang Allah Ta'ala sebut kepada mereka, if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buatlah apa saja, kami dah ampunkan dosa kamu. Makna istri kata para ulama, Ashabul Badri tidak akan melakukan dosa lagi. So, mereka ni ashab, seakan seperti mereka ni malaikat Allah Ta'ala. Mereka tak akan buat dosa lagi. Yang kedua, kalaupun mereka melakukan kesalahan, diampunkan dosa mereka, dimaafkan mereka. Itu Sayyidina Hatib Ibn Abi Balta'ah, waktu menghantar surat kepada keluarga beliau di Madinah, di Mekah, waktu ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, surat tadi diketahui oleh Rasulullah dengan wahyu. Rasulullah suruh pergi ambil surat tadi. Dapat surat tadi, buka-buka, Sayyidina Hatib yang hantar. Nabi panggil Sayyidina Hatib, wahai Hatib, kamu tulis apa? Kamu nak pecah rahsia Nabi? Kata Nabi akan pergi ke Madinah, ke Mekah untuk bukaan kota Mekah. Dia akan jadi perang nanti kalau orang dah tahu. Dia kata, ya Rasulullah, saya bukan maksud yang tu ya Rasulullah. Saya hanya bermaksud untuk menjaga keluarga saya, kerana ada keluarga saya di Mekah. Saya bimbang nanti mereka akan berlawan dengan Nabi SAW waktu tu, takut mereka terbunuh. Saya sayang dengan mereka. Saya minta mereka untuk bertahan di rumah saja, jangan lawan dengan Rasulullah nanti. Itu saya tujuan surat saya tulis. Saya nak Umar tarik tak lah. Umar kata, ya Rasulullah, izin aku pancung orang nak pecah rahsia Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tak, jangan. Nah, Hatib ini Ashabul Badri, ini ahli Badar. Allah Ta'ala sebut, fa'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Tengok Ashabul Badri punya kedudukan tinggi, agung mereka ni, besar kedudukan mereka. Ini Sayyidina Zahid salah seorang ni. Dan bila dia kembali semula, dia kata, maka Nabi pun bagi tahu balik, ini kedudukan kamu, kamu mahal di sisi Allah. Kalau tak ada orang beli kamu, Allah telah beli kamu. Dan bila Allah beli, kamu tak akan rugi. Itu maksudnya. Pernah datang seorang wanita tua minta didoakan agar masuk syurga. Siapa wanita tua ini? Ini adalah ibu saudara Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Sayyidatina Safiyah. Beliau yang datang kepada Rasulullah. Ini ibu kepada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Dia Safiyah binti Abdul Muttalib, ibu saudara Nabi. Dia datang minta didoakan agar masuk ke dalam syurga. Maka baginda mengatakan kepada beliau dengan bergurau, di dalam syurga tidak ada ajuz. Innal jannata la yadkhuluha ajuz. Maka Sayyidatina Safiyah lari dan kemudian menangis. Maka Nabi SAW kata, pergi bagi tahu balik kepada beliau bahawa tidak akan masuk beliau dalam syurga dalam keadaan tua sebegitu. Dia akan masuk dalam keadaan muda beliau. Jadi Nabi melawak Nabi yang benar. Memang benar ucapan junjungan kita, di dalamnya hanya ada muda beliau. Sungguh Nabi mengatakan yang benar, kerana dalam syurga tidak ada orang tua, akan ada yang muda-muda saja. Lepas tu dalam syurga nanti kata ulama, orang tua janggut tidak ada lagi nanti. Sebagai ulama kata tidak ada janggut dalam syurga. Seorang je ada janggut katanya, iaitu Sayyidina Yahya alaihissalam. Ya. Sayyidina Yahya katanya ada janggut, yang ni tak ada janggut. Nah, kemudian yang kedua kata ulama, tidak ada gigi. Ahli syurga tidak ada gigi. Allah Alam. Ini Syekh Abdul Aziz sebut pada saya. Saya terlupa nak tulis. Ada dalam kitab saya ada, saya tulis.
Di sini saya jumpa Nabi. Ahli syurga tidak ada gigi. Itu saya tanya kat Syekh, macam mana ahli syurga tak ada gigi, Syekh? Kalau tak ada gigi, wuduh. Syekh kata kat saya balik, macam mana budak-budak comel tak ada gigi? Budak kecil comel tak ada gigi? Comel tu. Budak kecil baru beranak tu, yang renyeh tak ada gigi pun comel. Segak semua, gigi tak ada pun, awak comel. Sebab tu kata Syekh, comel pada waktu tersebut bukan dengan nilai gigi lagi waktu tu. Faham? Kita duk bayang waktu tua ni, waktu besar ni gigi tak ada. Memang duk memang duk lah. Tak gambarkan macam kanak-kanak kecil waktu tak ada gigi. Segaknya budak kecil waktu tak ada gigi. Macam tu juga Allah Ta'ala akan bagi segak kepada ahli syurga kalau tak ada gigi. Kalau itulah maksud dia. Nah, sebut oleh ulama macam tu. Baik. Takkan masuk seorang ke dalam syurga dalam keadaan tua bahkan muda. Begitulah akhlak Nabi yang tercinta, melayani umat tidak kira masa. Nabi melayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Tuhan kepada baginda diberikan jawami' kalim padanya. Nabi diberikan jawami' kalim. Ini antara anugerah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalam yang ringkas tetapi maknanya padat. Apa makna jawami' kalim? Ucapannya ringkas, maknanya berganda, bukan penyair, bukan penglipur lara. Jadi ucapannya ringkas, maknanya berganda itu adalah tafsiran kepada makna jawami' kalim. Ucapan yang ringkas tapi maknanya pelbagai. Dan Nabi juga bukanlah penyair dan bukan juga Nabi penglipur lara.